berkorban apa sahaja, harta ataupun nyawa. Itu antara bait-bait indah lagu nyanyian Allahyarham Tan Sri P. yang berkait rapat dengan kehidupan manusia yang penuh dengan pengorbanan. Lumrah dalam kehidupan ini, pasti ada yang berkorban dan yang terkorban kerana pengorbanan yang dilakukan. Setiap daripada kita mempunyai kisah erti pengorbanan yang tersendiri. Antaranya dari segi perasaan, emosi, masa, tenaga serta wang ringgit demi kepentingan diri sendiri dan orang di sekeliling. Baru-baru ini juga tular tentang kisah pengorbanan dan kemurnian seorang insan berbangsa Cina iaitu Chi Hoi Lan atau digelar Lao Shi yang sanggup menjaga dan membesarkan anak angkatnya Rohana Abdullah seperti anak kandung walaupun mereka berbeza fahaman dan juga agama. Dan tular juga kisah seorang anak yang berkorban kerjayanya sebagai peguam demi ibu bapa Jaril Jafni Harun yang kini menjadi usahawan Yong Tau Foo berjaya dan membanggakan keluarga. Jelas dapat dilihat setiap manusia memiliki perjuangan serta pengorbanan masing-masing. Pahit manis meniti erti setiap pengorbanan pastinya mempunyai hikmah yang tidak ternilai. Namun persoalannya, sejauh manakah nilai pengorbanan yang dilakukan itu benar-benar memberi manfaat kepada insan lain dan adakah sebuah pengorbanan itu berbaloi pada akhirnya atau ianya satu pengorbanan yang memakan diri. Masya Allah, sejauh manakah pengorbanan yang kita lakukan ini berbaloi dan adakah kita ikhlas apabila kita berkorban untuk orang lain? Dengan cerita Fatin kata nak nyanyi dulu sebelum kita... Itu kejap lagi kita simpan sebab kita ada tetamu undangan. Dia lebih sedap. Tetamu undangan lah yang kena menyanyi ni? Ya, kejap lagi kita dengarkan. Sebelum tu kita nak kenalkan beliau terlebih dahulu. Kita nak bersama dengan Cik Muhammad Saiful selaku perunding motivasi kita hari ini. Assalamualaikum Cik Saiful. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya macam saya lah yang kena nyanyi tu. Saya hari ini berbaloikah pengorbanan? Silakan. Ya, saya boleh menyanyi tapi nanti Fahrin kita tu biasalah kan. Ya, so kenakalan dia tu. Betul. Kejap lagi ada macam-macam Okey, kita bercakap mengenai hari ini kan Cik Saiful, berbaloikah setiap pengorbanan itu? Tak kiralah kecil atau besar kan, pengorbanan ibu kepada anak ataupun dari segi individu sendiri terhadap kerjaya, masa dan sebagainya. Apa sebenarnya erti pengorbanan itu? Adakah pengorbanan itu kita boleh dikaitkan juga dengan rasa kasih dan juga sayang terhadap orang di sekeliling kita? Okey, terima kasih Fatin, Hawa. Seterusnya kepada semua penonton-penonton yang berada di rumah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, topik yang cukup bagus. Berbaloikah pengorbanan? So pengorbanan yang kita lakukan hari ini terhadap bab kata Fatin tadi, sama ada isteri kepada suami, ibu kepada anak, ayah kepada anak dan sebagainya. Baik, sebelum kita nak pergi lebih jauh tentang berbaloikah pengorbanan tu dan apa yang dikatakan sebagai pengorbanan tu. Baik, kita nak kaitkan sikitlah isu dia kenapa. Bila mana timbul sesuatu perkara ataupun sesuatu tindakan itu yang kita rasa kesali, yang seolah-olah kita melakukan pengorbanan tersebut tidak berbaloi. Itu yang biasanya menjadi masalah, dan rentetan daripada masalah tersebut maka timbullah rasa seperti tak dihargai, orang kata tak dibalas, rugi. Bab kata Hawa dalam bunga-bunga dia, dalam percintaannya katanya, madu yang aku bagi, racun yang kau balas. Contoh. Kan contoh. Baik, kesemua itu saya nak berbalik kepada soalan Fatin tadi. Dia berkaitan dengan yang pertama Nabi kata innama a'malu binniat, iaitu setiap perbuatan itu dimulai dengan niat. So yang ini kita nak pergi kepada individu tersebut. Kita tahu semua orang, semua manusia yang ada di atas muka bumi ni, penonton-penonton yang ada di rumah dan sebagainya, dia akan melalui dan merasai orang kata apa, kekecewaan di atas pengorbanan yang dibuat. Contoh, Fatin penat-penat masak balik kerja semua, tiba-tiba suami kata, saya dah makan dah tadi dekat luar. Sedihnya. Wow. So itu satu benda yang ni contoh. Contoh. So yang itu rasakan macam tak berbaloi. Baik, kita nak tengok balik sebenarnya proses itu bagaimana. Itu yang pertama. Baik, dia dimulai dengan niat. So niat kita bagaimana
apa yang ada dalam hati kita untuk kita melakukan perbuatan tersebut. Kenapa saya kaitkan dengan niat? Kenapa saya kaitkan dalam topik ini berbaloikah pengorbanan itu dikaitkan dengan niat? Sebab semua perbuatan, kata Nabi SAW, dia akan bermula dengan niat kita apa. So kita tengok dalam sudutan yang awal tadi bagaimana pengorbanan seorang isteri yang berkorban untuk suami dia dan sebagainya. So niat dia apa? Sebab apa? Sebab kasih sayang. Sebab apa? Sebab kena cinta. Sebab apa? Macam-macam sebab, macam-macam niat. Baik. Daripada niat itu, seandainya niat itu baik. Ni apa? Seandainya niat itu baik, maka sudah pasti dia akan melahirkan satu fikiran, satu pandangan, satu orang kata ilham yang datang kepada akal dia, perkara yang positif. Okey. So niat dia akan pergi ke kepala dia positif, hasilnya kesannya. So dia akan bila mana dia mencapai perkara tersebut, sama dia capai ataupun tidak capai, dia akan pergi kepada yang keempat iaitu perasaan dia, iaitu apa dia perasaan dia? Gembira ataupun dia redha. Itu bagi yang positif. Ya. Bagi yang niatnya tak baik dan sebagainya, so dia akan kecewa dan dia akan berduka cita. Nanti kita akan dalamkan lagi. Okey, baik. Okey, Saiful, pastinya setiap daripada kita ni kalau boleh memang nak pasang niat yang baik. Betul. Tak boleh memang nak berkorban seikhlas hati. Tapi kadang-kadang pengorbanan tu rasa macam, besarnya. Okey, contohlah ada satu kerjaya di Kuala Lumpur ditawarkan kerja yang gajinya mewah sangat. Faham. Tetapi disebabkan oleh ibu yang sakit jauh di Pantai Timur contohnya, terpaksa berkorban kerjaya tu dan terpaksa pulang ke Pantai Timur. Tapi rasa berat sangat. Jadi macam mana untuk nak tanam keikhlasan tu? Subhanallah. Satu soalan yang saya rasa cukup bagus daripada awal sebab saya melihat kejadian ini 2 hari lepas. Bila mana saya menghadiri satu menguruskan jenazah saudara saya, bapa saudara saya juga, yang mana yang berkorban untuk menjaga atuk dia tu adalah seorang cucu yang graduate, yang dah pun bekerja, tetapi sanggup berhenti seperti apa yang awak tanya tadi untuk menjaga atuk tersebut sehinggalah atuk tu meninggal. Baik, dekat situ yang dikatakan sebagai pengorbanan tersebut. Jadi macam mana nak lahirkan dalam hati kita ni, Fatin kata kalau boleh aku nak masak goreng ikan dengan goreng telur ni ikhlas untuk suami aku. Kan? So tak nak ada niat lain dan sebagainya. Untuk yang pertama-tamanya kena latih diri. So of course, suka tak suka kena latih diri. Sebab apa? Latih diri untuk nawaitu. Nawaitu, niat kita adalah untuk apa? Untuk siapa? Tetapi biasanya ramai manusia dia akan kecewa apabila seandainya niat tersebut tidak disempurnakan sebaik mungkin. Maaf cakap ramai orang pergi bekerja, tapi bila pergi bekerja kosong, tak pasang niat apa-apa pun. Therefore kadang-kadang frust, kadang-kadang kecewa bila tak dapat sesuatu. Jadi sebab apa? Asalnya, pokoknya tidak ada niat ataupun pegangan yang kukuh untuk dia melakukan perbuatan tersebut. Dan kalaulah niat itu niat yang baik, seperti yang saya katakan tadi, dia akan membuahkan fikiran yang positif, tindakan hasilnya pun positif. Apa hasil yang dia dapati daripada perbuatan tersebut, sama ada baik ataupun buruk, hati dia akan mudah untuk berlapang dada. Isunya yang ramai rasa tak berbaloi, ramai rasa kecewa sebab apa? Sebab something wrong daripada awal. Niat tu mungkin ke arah lain atau sebagainya. Tapi Encik Saiful juga Hawa, kita nak bawakan satu situasi juga seorang figura ini yang beliau ini sememangnya sangatlah berkorban dari awal lagi. Sebaik habis sekolah beliau telah bekerja bagi menyara adik dan juga ibunya. Kita nak bawakan Nuraini binti Hamzah jauh dari Temerloh yang telah pun berada dalam talian, ataupun Nuraini lebih mesra dipanggil Alang. Assalamualaikum Alang. Salam. Apa khabar? Sedang bekerja ke tu? Okey, Alang, bercakap mengenai hari ini topik kita berbaloikah pengorbanan. Alang sendiri dah berkorban sejak 19 tahun lagi bekerja sampailah sekarang. Ada ramai juga yang mengatakan tak penat ke dan Alang sendiri mengorbankan zaman remaja. Kalau boleh dikongsikan bagaimana sebenarnya menurut apa Cik Saiful niat itu? Kalau dari Alang sendiri bagaimana? Alang? Ya. Alang boleh dengar? Boleh dengar. Boleh kongsikan bagaimana sebenarnya dari mula Alang 19 tahun itu dah mula berkorban. Kenapa boleh tercetusnya tindakan sedemikian? Sebab saya kerja ni boleh terima kerja ni. Okey, Alang. Boleh terima.
Boleh terima kerja ni sebab kerja ni senang. Lepas tu dekat dengan rumah. Lepas tu gaji dia pun saya tak tengok pun gaji banyak mana. Dulu gaji sikit je. Okey. Okey, Alang mula bekerja dari usia 19 tahun, Encik Saiful. Sebenarnya usia-usia sebegini mereka nak bersukaria, nak happy-happy, pergi jalan-jalan dengan kawan-kawan, tapi tidak. Bagi Alang bekerja dulu. Kenapa tu? Sebab dari apa? Kena cakap. Sebab boleh kira nak belajar tu tak mampu nak belajar sebabnya saya orang susah kan, mak ayah saya orang susah. Bila saya dah dapat tawaran kerja tu, saya masuk je walaupun kerja cleaner je. Betul. Saya percaya kan sebab keputusan yang dibuat Alang pada awalnya bagi membantu ibu Alang dan juga adik. Kadang-kadang kalau nak sambung belajar pun luar kemampuan. Tapi bagaimana untuk Alang terus kuat? Ada tak dalam keadaan sedang bekerja tu fikir juga apa seterusnya kehidupan aku ni dan sebagainya? Saya sebut je deh. Tak apalah. Tak fikir dah lepas ni nak belajar ke apa tak fikir dah sebab saya lepas ayah meninggal rasa diri boleh nak tanggung ibu dengan adik-adik yang lain. Biarlah orang cakap apa pun kerja yang macam ni kan. Saya tak milih kerja. Alang pernah silakan teruskan Alang, teruskan. Saya tak milih pun kerja macam ni. Dapat je tawaran cleaner ni, tu saya masuk. Daripada umur saya 19, kira 5 tahun saya kerja cleaner. Banyak sangat pengalaman. Banyak dapat bantu kerja, kira kepuasan lah bila dapat bantu membersihkan tempat-tempat yang orang selalu guna kan. Macam surau, tandas, office, macam tu. Kalau tak ada cleaner, takkan bersih tempat tu. Dan Alang difahamkan juga Alang tinggal berjauhan juga dengan suami ya. Suami di Kuala Lumpur, Alang di Pahang. Jadi itu satu pengorbanan yang besar juga, jauh daripada suami yang tercinta dan menjaga ibu. Jadi mungkin boleh kongsikan kepada penonton kita macam mana Alang berkorban dan perasaan Alang sendiri. Ya. Perasaan saya tu juga sebab jauh dengan suami kan. Tapi demi nak cara ibu dan adik saya sanggup-lah. Tapi Alhamdulillah dapat suami yang memahami. Okeylah, tak apalah. Dia boleh faham kan sebab saya ni nak tanggung ibu dan adik saya. Macam tu. Saya sebenarnya sebab tahu apa yang dikongsikan Alang bukan masalah kerjaya apa tapi pengorbanan ataupun keputusan yang dibuat oleh Alang jauh dari keluarga, jauh dari pasangan tapi semata-mata untuk menampung kehidupan keluarga dia sendiri. Kita nak doakan semoga apa sahaja yang Alang lakukan selepas ini dipermudahkan. InsyaAllah kalau ada rezeki Alang dapat kejar cita-cita ataupun impian Alang sebelum ni. InsyaAllah. Semoga diberikan rezeki Alang. Jumpa lagi insya-Allah. Harap dapat berjumpa bersemuka ya. Jaga diri, salam keluarga. Assalamualaikum. Salam. Itu antara salah satu pengorbanan yang besar, sangat membuka mata ramai orang kan disebabkan bukan disebabkan diri sendiri dah cerita dia sekarang ini disebabkan orang lain, orang yang mereka sayangi. Apa sebenarnya yang Cik Saiful boleh lihat dari senario ni? Wow, subhanallah. Pertama-tamanya saya nak ucap tahniah kepada Puan Nuraini ataupun Alang tadi sebab ni kajian saya di lapangan. So mana-mana anak yang bersusah payah, yang berkorban untuk ibu ataupun bapa, don't worry. Walaupun seberat mana mata masyarakat memandang kerja atau pengorbanan anda itu berat, tetapi pastinya Tuhan meletakkan ketenangan ke dalam jiwa anda. InsyaAllah. Subhanallah. So yang ini yang kita nak cari. Biarlah jutaan mata yang memandang anda susah, anda orang kata apa terbeban dan sebagainya. Pasti saya boleh cakap pasti So kalau tanya Alang tadi dia kata apa? Saya rasa puas, saya rasa saya okey je dengan apa yang saya buat. Sebab apa? Sebab pada ketika itu bila mana seseorang anak yang sanggup berkorban dan bersusah payah untuk ibunya dengan niat yang suci, dengan niat yang murni, don't worry.
rezeki untuk dia. Contoh-contoh, dia kata apa tadi? Dapat suami yang memahami. Ya. Walaupun dalam jarak yang jauh. Itu rezeki kan? Itu juga rezeki. Dan lihatlah, di sinilah betapa adilnya Tuhan di dalam mengagih-agihkan rezekinya kepada hamba-hambanya. Don't worry. So bagi sesiapa, ni yang saya nak pesan kepada semua penonton yang ada pada hari ini. Jika kalian dengan nawaitu, niat tersebut betul, ikhlas, subhanallah, walaupun ganjaran itu kalian tak nampak dapat di sini waktu ketika ini, tapi don't worry, rezeki Tuhan itu akan datang daripada pelbagai sudut. Antaranya dapat anak-anak yang dapat mentaati kita. Dapat anak-anak yang besok dia akan berkorban pula untuk kita. Subhanallah. Ya, insya-Allah. Memang kalau kita dah percaya rezeki itu daripada Allah, insya-Allah segala yang kita lakukan ni ikhlas. Okey, baik. Kita nak keluar sedikit dari konteks kekeluargaan ni, Encik Syaiful, ataupun hubungan. Okey, pengorbanan di tempat kerja ataupun pengorbanan bersama rakan-rakan. Ada kalanya dalam satu grup kawan-kawan itulah contohnya ada 4 orang. Grup WhatsApp bukan. Grup kawan-kawan lah kan. Okey, dan seorang ni sentiasa berkorban masa demi kawan-kawan ataupun bila kawan-kawan perlukan sentiasa bantu dari segi kewangan dan sebagainya. Okey, kita nak tahu sejauh manakah seseorang ini boleh berkorban tanpa dipergunakan. Okey, terima kasih. Ni soalan yang cukup bagus untuk semua penonton wanita hari ini yang bekerja khususnya. Yang bekerja. So ingat pengorbanan itu ada 2. Satu yang membina, satu yang membinasakan untuk kawan-kawan. Contoh. Hari ini aku lambat, kau cover aku. Nampak tak? Korban, tetapi korban yang bagaimana? Korban yang membinasakan kawan dan juga diri dia. So yang ini kalau boleh elakkan. So memang betul ada sampai satu tahap kita berkorban untuk kawan-kawan kita dan pada masa yang sama tiba-tiba pembalasan yang kita dapat itu tidak setimpal, yang menyebabkan kita rasa kecil hati dan sebagainya. Baik, tengok balik, lihat balik. Seperti yang saya katakan tadi, seandainya pengorbanan yang kita lakukan tersebut tidak menyalahi, yang pertama tidak menyalahi undang-undang di tempat kerja, silakan. Silakan, tak jadi masalah. Tetapi kalau kita terlibat dan bersubahat di dalam sesuatu benda yang salah, yang terang-terangnya memberi satu impak yang negatif, maka berhati-hati. So yang ni yang kita tak nak. Kata apa, kita dah berkorban susah untuk dia dan minta maaf cakap. Saya ada jumpa orang yang sanggup berkorban kepada kawan sehinggalah dia terpaksa masuk lokap. So yang ini yang kita tak nak. Kan? So yang ni saya katakan berkorban yang membinasakan, yang langsung tidak berbaloi. Okey. Cik Saiful, itu berkenaan dengan kerjaya dan juga dari sudut rakan-rakan. Kita nak juga menyentuh sebenarnya dari segi pasangan suami isteri kan. Kita bercakap mengenai kesabaran ataupun kita tahu ada hikmah di masa depan dan sebagainya. Berkenaan dengan isteri yang mungkin bertahan disebabkan perangai suami dan sebagainya sehingga membinasakan diri sendiri. Tapi kejap lagi Cik Saiful simpan dahulu jawapan itu. Tapi sebelum itu kita nak kongsikan dengan anda apa agaknya kata orang ramai berkenaan topik kita hari ini. Jom kita saksikan. Pada pendapat saya 50-50. Bagi saya bahagikan diri sendiri dahulu baru bahagikan orang lain. Bagi saya kalau macam bahagikan family sendiri itu berbaloi lah, sebab dia orang bahagia kita pun bahagia. Bagi saya, pengorbanan tu boleh menjadi satu perkara yang sangat berbaloi dan manis jika kita niat dengan betul. Sebagai contoh, saya merupakan satu-satunya anak perempuan dalam keluarga. Jadi, menjadi tanggungjawab saya untuk menjaga ibu dan ayah walaupun saya perempuan. Meskipun saya ada ijazah dan mendapat tawaran bekerja di luar negeri, tetapi keutamaan saya terhadap ibu bapa itu sangat tinggi. Bagi saya berbaloi jika saya berkorban demi kebahagiaan orang yang saya sayang, contoh mak ayah saya, adik-beradik saya dan keluarga saya. Sebab mak ayah, adik-beradik, keluarga takkan ada ganti. Saya pernah dibuang dan saya pernah jatuh satu masa dulu, tapi mak ayah saya tetap dekat belakang saya, tetap sambut tangan saya dan bantu saya. Dalam situasi saya, sebelum ni saya bekerja di luar negeri, maksudnya jauh daripada kampung halaman lah. Jadi suatu hari saya ambil keputusan untuk balik ke kampung, duduk dengan family, especially dengan parents. Keputusan tu saya buat bila saya dah fikir masak-masak, bila saya rasa ini keputusan yang terbaik untuk saya. Jadi bila saya dah balik tu, alhamdulillah dipermudahkan apa yang saya nak buat, saya dapat buat. Saya ada job baru dan masih lagi on track lah.
Jadi pada saya itu bukan satu bebanan lah, apa yang saya dah buat tu berbaloi. Dan pada masa yang sama saya dapat tengok perkembangan kesihatan keluarga saya, parent saya. Jadi saya rasa tenang, saya tak risau. Itu pengorbanan yang berbaloi lah. Macam-macam pendapat kan Hawa berkenaan dengan pengorbanan ni. Memang secara kita lihat secara subjektifnya lah, ada yang dari sudut kawan-kawan dan sebagainya. Keluarga, mungkin dalam rumah tangga pastinya banyak kan pengorbanan sang isteri ataupun sang suami untuk menjadikan keluarga tu harmoni. Tapi bagaimana, berbalik kepada tadi, soalan sebelum tadi tu Cik Saiful, yang mana isteri ini kalau katakanlah 8 tahun dah dalam rumah tangga ataupun lebih, bersabar dah. Tapi suami ni mungkin ada satu perangai yang begitu daripada dulu, tak berubah. Mungkin ada banyak melakukan kesalahan, jenayah dan sebagainya. Tapi sang isteri ni bersabar kerana percaya yang ada hikmah di penghujungnya. Berbaloi atau tidak sebenarnya? Ini dah dikatakan pengorbanan yang memberikan kesan. Apa tindakan isteri itu sepatutnya? Okey, terima kasih. Satu soalan yang bagus. Yang soalan Fatin tu saya kira tak apalah, awak boleh dengar lah. Boleh. In future. Future. So, yang ini banyak saya jumpa di kajian lapangan saya. Suaminya seorang penaga dadah, kaki pukul. So, sehingga memudaratkan si isteri dan sebagainya. Tapi isteri tetap mahu bersabar. Baik. Saya bukanlah orang yang layak untuk menceritakan dari sudut undang-undang. Tetapi saya yakin dan percaya undang-undang di negara ini sangat melindungi isteri-isteri. So, sama ada daripada diancam, dipukul dan sebagainya. Termasuk dalam enakmen keluarga Islam pun memang ada membincangkan perkara tersebut. Tapi berbalik pada soalan yang Fatin tadi, sejauh mana dia harus bersabar untuk melihat natijahnya di hujung. Betul. Cuma apa yang saya dapat sampaikan untuk semua penonton yang berada di luar sana, kalaulah kalian berhadapan dengan situasi yang seperti ini, nombor satu bagi yang beragama Islam, dia kena istikharah. Sama ada ingin meneruskan perhubungan itu ataupun menamatkan. So, serahkan kepada Tuhan untuk menentukan di atas apa yang telah anda lakukan dan usahakan. Itu nombor satu. Kena buat. Ramai passion klien yang saya jumpa, dia tak buat. Baik, nombor satu. Nombor dua, kalian kena ingat juga bahawa ni yang saya katakan tadi, ada klien yang datang jumpa saya dipukul, diaibkan dan dimalukan oleh suami sebab seorang penaga dadah dan sebagainya, tapi tetap nak meneruskan perhubungan itu dan bersabar. Okey, tak jadi masalah, silakan. Tetapi anda kena ingat yang nombor dua ni, kasih sayang itu bukan milik manusia. Kasih sayang itu adalah milik mutlak Tuhan. Maka Tuhanlah yang akan meletakkan ke dalam jiwa-jiwa orang-orang yang baik-baik untuk menyayangi kita. So, selagi mana nawaitu, niat kita, kita merasakan bahawa dialah yang mampu untuk memberi kebahagiaan kepada kita, dialah segala-galanya dan sebagainya, sehingga diancam dan sebagainya, yang itu kena, yang pertama tadi, kena istikharah balik semula, kena check balik. Check balik. Dan nombor tiga, apa yang saya nak jawab Fatin adalah, ingat, semak balik. Adakah pengorbanan yang kita lakukan tersebut memberi manfaat yang positif, yang baik kepada dia, ataupun dia terus-menerus duduk dalam keadaan comfort zone yang mana dia akan melakukan perbuatan itu berulang. So, pendidikan dalam persekelilingan kita ni macam-macam. So, ada pendidikan yang secara formal dan secara yang tidak formal. So, mungkin tindakan-tindakan yang kita lakukan tersebut secara tak langsung memberi pendidikan kepada pasangan kita. Bukan pasangan je, kadang-kadang itu adalah salah satu proses dalam kehidupan juga. Betul. Yang memberi contoh kepada orang di sekeliling kita. Betul. Dan saya suka sangat apabila Encik Saiful sering kali sebutkan semua pengorbanan ni, apa-apa yang kita lakukan sebenarnya bermula dengan niat yang ikhlas, niat yang positif. Jadi kan Encik Saiful, di penghujung perbincangan ini, kalau boleh nak Encik Saiful kongsikan kepada penonton, apa-apa jua cabaran yang kita lalui, apa jua pengorbanan yang kita lakukan ni, ada kalanya hikmah bukan kita nampak sekarang, tapi di kemudian hari. Dan kalau boleh, bila kita lakukan ikhlas, kita taklah terlalu mengharapkan hikmah tersebut. Terima kasih. Saya rasa satu soalan yang baik di penghujung ini. Saya cuma nak bawa, saya nak petik apa yang Allah nyatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 264 yang berkaitan dengan pengorbanan. Dan spesifik Allah nyatakan bahawa janganlah kamu mengungkit-ungkit di atas apa yang telah kamu korbankan, di atas apa yang telah kamu berikan. Sebab orang yang suka ungkit di atas pengorbanan dia, contoh, abang ni, saya ni dah bertahun-tahun masak ikan goreng untuk abang. Contoh, Fatin. So, jangan. Sebab apa? Perumpamaannya Allah kata apa? Orang yang beramal dengan kebaikan tersebut seolah seperti tanah yang duduk di atas batu yang licin, kemudian hujan lebat jatuh, ke semua tanah tersebut hilang. Begitulah perumpamaan orang yang dia berkorban. Tetapi selepas itu dia mengungkit,
dan dia menyebut-nyebut pengorbanan tersebut, maka amalan tersebut kesemuanya Tuhan buang. Dan amalan yang terbaik yang menjadi kaya di hadapan Tuhan adalah orang yang melakukan sesuatu amalan lillahi ta'ala, kerana Tuhan. Rumusan yang cukup kemas dan juga solid untuk hari ini. Semoga manfaat yang kita perolehi hari ini kan berkenaan dengan apa pun dimulakan dengan niat, dan kalau dalam keadaan yang mungkin di luar kuasa kita, kita haruslah muhasabah diri ataupun dapatkan nasihat-nasihat yang sepatutnya. Terima kasih banyak-banyak Cik Saiful kerana bersama kita hari ini. Banyak sebenarnya kita pelajari hari ini. Minta maaf tak menyanyi nanti kita nyanyi dengan Farin. Kita PM tepi lah.